Jadi kalau jawab soalan ni memang kena ramai sikit lah. Mungkin faham lah baru kerja ni jalan jam ke, balik penat ke. Kan? Baik Ustazah. Tak apalah, kita on lah sebab Jadi dah Ustazah. lambat kan. Dah 3 minit. Nanti dengan nak baca doa gitu-gini, kita on tu dah ramai lah yang masuk tu. Okey. InsyaAllah. Silakan yang. Saya mulakan ya Ustazah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Yang dihormati Al-Fadilah Ustazah Misna binti Miran yang sudi mencurahkan ilmu, yang dikagumi Ibu Rosniati Mansur selaku pengerusi Gema Nur Iman bersama barisan tim pengurusan Gema Nur Iman yang saya kasihi, dan dialu-alukan hadirin pencinta ilmu yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah kita terpilih lagi menghadiri kuliah maghrib bagi meneruskan pengajian mingguan kitab Fiqh Darah Haid Nifas dan Istihadah bersama Ustazah Misnah yang kita sayangi. Bagi memohon keberkatan halakah ilmu ini, kita mulakan dengan bacaan umul kitab yang dipimpin oleh Al-Fadilah Ustazah. Dengan segala hormatnya, saya persilakan dan sekaligus menyambung pengembaraan kita di taman-taman syurga. Falyatafaddal maskura ya Ustazah. Amin Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin amin ya Allah. Amin amin ya Rahman. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma aftah alaina hikmataka wanjur alaina min rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uliq sabaq wa nasirul haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Yang muka surat berapa yang? Buku saya 36 lagi rasanya Ustazah. 36 ya. Okey. Hukum dam at-talaq. Tapi saya tak sure nombor berapa. Tak apa, saya tengok. 36, saya mungkin 34. Saya buku lama, betul. 34. Jadi kat sini ya yang apabila nanti ya untuk pertanyaan tu ada ya untuk kalau yang bertanya tu dia ada kitab, nanti ya dia boleh semak muka surat saya 22 lah. 21. Mungkin dia 22 atau 3 tapi jangan semak sekarang. Ya. Sekarang ni talak ni kita dah pada ya baru permulaan iaitu pertengahan 2. Ya yang. Jadi kan talak tu dalam gambar rajah, lepas itu ada yang pertama itu darah itu keluar sebelum berlalu 15 hari dari tempoh kosong rahim. So yang kedua jika darah keluar selepas 15 hari, maka bukan nifas tetapi darah haid. Okey. Jadi kat sini kena tahu ya bagi adik-adik lah. Sebab adik-adik yang bersalin. Mak-mak dah tak lagi, tapi mak-mak kena belajar juga. Pasal ini dia kena ajar anak cucu dia. Ya yang. Jadi tak kisah, mak pun boleh, atuk pun tak apa. Umar ke Tok Ma pun tak apa. Sebab dia kena ambil ilmu ni, sebab dulu dia tak ambil, dia kena ajar anak-anak dia. Okey. Jadi dalam hal wanita mengandung, darah dia dipanggil darah tolak. Bukan talak yang itulah. Ya, minggu lepas pun saya dah terangkan sedikit. Jadi ini saya bagi mendalamkan lagi. Maka darah tolak ini ada 2. Kata Imam Syafi'i, jika ia ada ciri-ciri haid, maka dia adalah haid.
Tetapi jika dia tak ada ciri-ciri haid, maka dia adalah istihadah. Ni kena kenal. Yang bukan kata semua darah yang keluar tu istihadah atau bukan semua darah yang keluar tu haid. Contoh satu lagi. Zaman sekarang doktor dah boleh sahkan. Contoh yang contoh. Plasanta kat bawah, uri kat bawah. Maka doktor kata tak boleh gerak sangat. Nombor satu bila dah 7 bulan, kadang wadet. Kena baring dekat katil, tak boleh gerak, nanti keguguran. Maka darah yang keluar itu confirm je yang bukan haid. Sebab itu dia panggil darah penyakit. Pasal apa? Penyakitnya uri di bawah. Bukan penyakit apalah yang, faham tak? Mana uri kat bawah ni kan satu apa yang satu dia panggil apa ya, satu term yang dalam permasalah mengandung. Kan? Jadi kalau uri kat bawah ni dia memang untuk nak leaking darah tu memang tinggi, lepas tu boleh keguguran dan masa beranak pun kena operation. Pasal uri kat bawah dia tutup lubang jalan. Okey, itu. Jadi kat sini memang doktor dah sahkan makna darah yang keluar itu bukan haid. Okey, faham ya? Jelas tu. Tetapi jika tak ada masalah kesihatan, tak ada. Maka darah yang keluar kata Imam Syafi'i, jika dia ada ciri-ciri haid, maka dia haid. Ini kena faham betul-betul. Macam mana ciri-ciri haid, kena ingat. Patah balik kita belajar dulu yang. Ni kena dalam hal belajar ni yang dia tak boleh macam bulu kasap. Dapat atas, dapat bawah, atas lesap, tak boleh. Dalam bab haid ini dia kena faham, ingat daripada awal. Daripada A to Z dia kena. Ya yang? Sebab ciri-ciri haid tu apa? Atau tarikh haid tu apa? Kalau kita dah lupa, macam mana kita nak detect sama ada ini istiadah atau haid. Kan? Jadi ciri-ciri haid ingat betul-betul, tanam dalam kepala minimum 24 jam. Mesti. Kata orang putih, by hook, by crook. Tak boleh, tak ada. No excuse. Dia 24 jam itu maknanya darah mengalir dan patrah. Kalau kata contoh darah mengalir 23 jam Ustazah, lepas tu dia stop. Saya korek, patrah ada darah. Kesan-kesan darah. Ya yang? Maka itu dipanggil haid. Ni kena tahu. Kena faham betul-betul ni. Sebab nanti kalau tak kata, oh Ustazah 23 jam je keluar. Maka saya istiadah. Dia pun sembahyang, tak mandi, tak apa. Dia tak kira. Sebab ini, saya ulang balik ya. Sebab benda ni kadang-kadang banyak yang orang PM saya apa kan. Jadi nampak ada yang kecelaruan ke apa. Jadi saya kena ulang balik. Boleh kan ya? Yang penting faham. Jadi, bila kita salah faham tentang ini, maka ini yang guru saya kata, you sangka istiadah tetapi haid. Maka setiap perbuatan awak berdosa haram. Ialah orang datang dalam haid sembahyang, kan haram. Orang datang haid nanti pula dia kena rajin, ya solat sunat lah, mengaji lah, duduk kan. Jadi semua haram. Jadi itu yang kena faham. Tetapi kalau itu istiadah, tetapi dia assume haid, dia pula tak sembahyang yang. Kalau bulan puasa dia tak puasa yang. Dosa juga. Serba salah kan? Tu dia serba salah. Jadi tak nak serba salah yang kena belajar. Waalaikumsalam ya kepada yang memberi salam, silakan masuk. Ya. Jadi kena faham kat situ. Faham betul-betul ni. Jadi apa kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu an, ya, orang dulu-dulu yang iman tinggi, nak beribadah je tak habis-habis. Maka Sayyidina Aisyah berkata, wahai muslimah Madinah, janganlah kamu tergesa-gesa mandi apabila darah tidak mengalir. Dia kata, maka ambillah perca putih ataupun kapas, dioles ke dalam zahir faraj dan dilihat. Dicabut keluar, dilihat adakah kesan darah. Jika ada kesan darah, itu
tidak boleh mandi, diibaratkan masih lagi dalam hukum haid, maka itu masih haid. Jadi kesan darah ini walaupun sikit, kesan darah ini kalau belum 15 hari walaupun warna grey, maka darah tadi ada 5 warna, ulang balik. Coklat kehitaman, ya, coklat, merun, kuning, jingga, dan yang last grey. Grey apa yang kelabu gelap. Tapi dengan syarat grey itu masih dikira haid dalam masa period dan belum 15 hari atau convert pada jam belum 360 jam. Kalau lebih 360 jam jangan cakap. Kadang-kadang merah tu, ya, merah gincu, merah mangah, bukan merun. Itu pun dah dikata bukan haid. Tu kena faham. Ini kena faham betul-betul konsep ni. Tanam betul-betul dalam kepala. Lagi-lagi yang apa? Yang ada dalam ni Tok Ma, Tok Wan, Tok apa, ya, ataupun mak yang dah menopos nak bagi sampai kat anak. Ni saya kena jelaskan betul-betul, fahamkan betul-betul ya yang sakut salah faham, itu yang jadi keliru. Sebab benda ni memang kritikal. Kritikalnya apa? Maka sesiapa yang istiadah dia wajib solat. Bulan Ramadan dia wajib puasa. Maka semalam saya dapat satu soalan. Tapi bukan dia yang soal, kawan dia yang tolong soal. Bila saya terangkan itu istiadah, maka kena solat, tapi wuduk syari dari muadah, dia boleh jawab balik. Tapi bukan dia yang jawab, dia forward kawan dia punya. Dia kata apa? Darah keluar, mana boleh sembahyang? Kan? Jadi nampak tak? Darah keluar, mana boleh sembahyang. Habis dia kata, saya ustazah, saya forwardkan aja yang ustazah WhatsApp. Jadi betul lah, kalau orang tak belajar, dia akan kata setiap darah yang mengalir itu ABC. Kan saya dah bagi, kadang-kadang ABC, kadang-kadang ABU. Allah bagi ujian. ABC Allah bagi cuti. Faham dua ni. Maka kalau orang semua gunakan ABC, saya tambah baru ABU. Sometime ABC, sometime ABU. Tulis. ABU tu apa? Allah bagi ujian. Mana itu istiadah? Jangan suka-suka je bila darah keluar declare ABC, ABC. Ya yang? Ni kena tahu yang. Allah bagi ujian. ABU. So ada dua. Now you got two. ABU and ABC. Okay? Jadi ini yang kena, ABU macam mana kena belajar. Okay. Nak ciri-ciri haid, saya ulang balik. Mesti 24 jam. Ya yang? Dan maksimum dia ada. Ya, dalam ciri haid ni dia ada minimum and maximum. Minimum 24 hours and maximum 15 days. 360 jam. Ya yang? Maka antara itu, ya, antara itu semua dikira haid. Jadi semalam saya pun dapat satu pernyataan yang saya dalam kelas ni pun saya dah banyak kali ulang. Once you over limit 360 jam atau 15 hari 15 malam, jangan sekali-kali you grab 15 hari haid balance istiadah. Ini ya kesalahan yang sangat besar, guru saya kata. Ya. Pasal apa mereka buat macam tu? Mungkin satu, mereka tak bertalaki. Mungkin yang kedua, ya, dia kata dia dapat daripada asatizah. Mungkin asatizah ini bukan apa yang nak cakap, dia adalah macam kata orang kita macam kata kalau kasar pondok tu kita akan belajar ni fokus bahagian darahnya je. Macam juga kalau you kat universiti, you specialist. Ya, bukan saya nak cakap saya pandai, yang tak, saya nak cuma nak bagi faham. Saya nak bagi faham. Sebab sometimes ya, contoh macam kata you lah, you ambil engineering pun. Dia ada 3 engineering, mechanical, kimia kan? Mechanical, kimia and civil. Jadi kalau orang tanya tentang civil, you tahu sikit-sikit. Sebab you bahagian apa? Mechanical. Macam tu, faham tak? Jadi kan ada pengkhususan. Jadi saya nak bagi nasihat lah untuk diri saya juga.
kalau kita bukan terlalu ni faham tentang ni, jangan main baca lepas tu bagi terang. Nanti dia hukum tu berdosa, mereka ikut. So ini yang Nabi kata. Aku bimbang ulama bisu. Ni kena ingat. Ya, jadi saya macam itulah. Ya, jadi guru saya kata dan banyak lagi guru-guru pondok semua kata kesalahan yang amat besar apabila sesiapa yang mendapati mereka melebihi daripada tempoh maksimum head, maka mereka akan ambil tempoh maksimum head itu sebagai head, belen dia sebagai istiadah. Ya. Jadi kalau tak percaya, ya, bagi orang-orang baru, saya boleh tunjuk pada surat berapa yang kita belajar dulu, ya. Admin, surat berapa saya dah lupa, cuba tengok apa bahagian head dah salah. Maka apa dia punya undang-undang dia kata, apabila seseorang perempuan itu, ya, mengalami lebih daripada 360 jam atau 15 hari 15 malam, iaitu melebihi tempoh haid, maka hendaklah dikembalikan kepada 7 hukum mustadah. Salah satu daripada 7 hukum itu. Tidak boleh 15 haid, 17 baki 2 hari tadi sebab dia 17 hari, baki 2 hari itu istiadah. Faham ya? Ya, admin, kan? Admin yang mana dengan saya dah lama kan? Tengok, bolehlah rujuk pada muka surat saya pun lupa. Yang hukum mengatakan apabila melebihi seseorang wanita itu melebihi tempoh maksimum masih keluar darah, maka hendaklah dikembalikan kepada 7 hukum mustadah. Maka senang cakap dia dah bersalah. Yang maknanya kat sini bukan dia bersalah ya Allah uji. Nak bagi faham macam ni yang dekat highway tu kan dia tulis tempoh apa had laju 110 tu tak yang? Awak terlepas 115 kena teropong tembak hantar surat cinta, maka awak pergilah dekat nak bayar dekat mana itu yang kalau pergi dekat pejabat polis, cakap polis saya lebih 5 je kelajuan 110, saya lebih 5, takkan saya nak kena compound berapa yang 300, contoh. Jadi kalau lebih banyak, compound banyak lah, 300, saya lebih 5, kira macam ni lah, RM50 je lah. Contoh. Boleh tak? Boleh tak boleh? Ada polis kata, boleh lah, awak lebih 5, saya bagi compound RM50. Kalau awak lebih sampai 50 had laju, baru saya bagi 300. Ada ke tak ada? Tak boleh Ustazah. Tak ada. Maka kata polis, awak lebih 1 ke? Awak lebih 10 ke? Awak lebih 20 ke? Awak lebih 5 ke? Tetap undang-undang awak telah melebihi had laju. Maka awak dapat surat cinta daripada hasil teropong. Kena saman kan? Jadi dalam hal ini, awak lebih 360 darjah, maka bukan buang 360 darjah lah pula 360 jam, maka kita tolak 360 jam, belen dia, kita kata itu istiadah. Salah. Maka kat sini kalau kata ustazah, ada juga yang cakap ustazah bukan saya salah, saya tak nak dia nak stop tapi dia nak keluar-keluar. Sebab tu saya kata dalam hal ini kita kena denda tapi bukan salah, tetapi ni kalau ikut buku saya muka surat 18 kan, hukum tadi. Maka kat sini bukan kita salah, kita Allah uji ABU. Maka bila Allah uji, kita kena balik kepada hukum dia. Jadi itu yang sebab tu saya pesan lagi sekali, terutama orang baru ataupun orang yang dah lama tapi takut lupa. Please catat pertama kali darah keluar. Katakan pukul 8 tadi. Pukul 8 saya keluar darah pertama, darah lah. Jangan cerita head dulu, kita keluar darah. Nanti dia on off, ni yang bertanya tadi. On off. Ikut hukum, saya ulang balik yang kita dah ngajar dulu. Ikut hukum, nakak wajib mandi. Solat. Keluar balik, stop. Yang mana kena wajib mandi apabila kita telah mendapat 24 jam. Contoh yang bertanya tadi, saya jawab terus. Yang bertanya tadi, dia kata dia keluar 7 hari. Lepas tu dia nakak. Lepas tu dia keluar balik sikit.
Sikit, setitik, 2 titik. Lepas tu dia kata keluar. Jadi macam mana? Okey, dengar baik-baik. Pertama, dapatkan dulu 24 jam. Katalah selama 3 hari dah dapat 24 jam. Ya yang? Maka seterusnya itu head. Sampai maksimum 15 hari. Okey, dia nakok hari ke-7. Nakok 2 hari. 8, 9 nakok. Maka masa nakok hari ke-7 petang tadi wajib mandi. Wajib, bukan sunat ya yang. Wajib mandi, solat. Sebab apa? Kita bukan Allah. Yang boleh tahu besok nak jadi apa. Kita pun bukan wali Allah yang boleh tahu besok ada apa. In future hanya Allah yang tahu. Jadi hukum kata nakok wajib mandi. Macam mana nak nakok? Kita korek. Korek zahir. Ni, saya dah banyak kali takap. Tengok jari kita. 1,5 jari. Pakai kapal, jangan pakai tangan korek nanti tak nampak tanda. Pakai kapal korek. Bila kita korek tengok ada tanda walaupun sikit, walaupun dia keluar macam benang. Ni biasa dah las. Biasa tu kalau dah las, dia akan keluar macam benang tu yang macam benang kan, macam rambut ke warna merah ke warna apa kan. Adalah panjang kadang ni 3 garisan ke kan panjang. Itu masih dipanggil patra, tak boleh mandi. Ya yang jadi apabila kita lepas tu katakan kalau dah keluar benang tu tak lama lah, 1 jam kita korek dah bersih dah. Lepas tu bila kita korek nanti bila waktu korek, bila darah tak keluar 10 minit sebelum masuk waktu, 10 minit sebelum habis waktu. Itu dia punya time. Kerana apa? Sebab kita nak kejar waktu semayang. Jadi kalau tak keluar darah, korek dia 10 minit sebelum masuk solat fardu. Selepas itu 10 minit sebelum habis fardu. Sebab kita nak tentu ni. Kita nak semayang. Katakan lepas kita korek itu, ya, 10 minit sebelum habis waktu dah tak ada. Maka wajib mandi. Wajib mandi kalau kita mandi katakanlah lambat 10 minit tu kan tak dan. Maka kita habis mandi dah habis waktu. Tak dosa. Wajib qada saja. Okey. Jadi ya katakan 2 hari nakok, lepas tu hari tadi 7, 8, 9 nakok, hari ke-10 keluar balik. Walaupun keluar setitik, 2 titik tetap head. Kata ustazah 24 jam. Permulaan dah dapat kan? Maka sebenarnya nakok itu dipanggil nakok head, bukan nakok suci. Maka walaupun keluar setitik tetap itu head. Jadi head apa kena buat? Tengok. Dia keluar maka tak payah korek. Bila dia stop korek. Tak ada, mandi balik. Habis ustazah mandi banyak kali. Iyalah nama pun ABU kan. ABU yang maka mandi. Tak apa lokos-lokos lah kepala. Sampai 3-4 kali. Mandi. Nakok, mandi, solat. Keluar balik, stop. Macam itulah. Sampai bila? Sampai hari ke-15. Kalau lepas itu keluar, maka by hook, by crook, darah melambat-lambat ke, bila cukup 360 jam, wajib mandi. Wajib mandi, ada besar. Lepas itu, bila nak solat, tunggu azan, cuci-cuci kemaluan, sumbat. Sumbat, tutup. Lepas tu apa buat yang? Maka wudu. Nanti saya kata insyaAllah buku dah siap. Tinggal daripada KL dia nak hantar ke rumah saya lah. Mungkin dia orang akan by post ke, by lori ke. Nanti barulah saya, siapa nak beli nanti. Saya akan bagi tahu. Okey, ya. Jadi harap bolehlah seorang satu senang. Dekat situ semua ada tunjuk. Jadi macam tu. Itu yang kena tahu. Ya, yang jadi apabila lebih 15 hari tak boleh, ya. Kata sampai 17 hari baru berhenti. Maka tak boleh ambil 15 head, 2 hari istiadah. Tak boleh. Refer kepada 7 hukum tadi. Sebab itu kena catat warna. Pertama kita akan ambil hukum tamyiz iaitu warna darah. Darah qawi, darah pekat, head, darah lemah. Darah lemah itu bermula daripada merah yang merah makngah tu. Darah qawi itu hitam, coklat dan merun. Merun tau, merah apa? Merah, merun tahulah. Siapa cakap merun pun bukan tak tahu kan. Itu darah qawi, darah pekat. Kalau darah sama, maka ada lagi hukum lain. Maka
dalam mencatat, tolong catat bila waktu keluar, bila waktu nakok, warna darah, hari berapa tukar, catat. Ada ketul-ketul, ada bau. Sebab ini nanti apabila you langgar 360 hari, maka kita nak balikkan kepada 7 hukum mustadah, maka salah satu hukum itu akan kena kat you. Dengan syarat ikut pada kes. Bukan kata katakan orang A pakai hukum satu, orang B pun hukum satu, tak. Tak. Dia tengok kes dia. Kes kat mana? Pada you record. Saya dah pesan banyak kali, tolong rekod dengan betul. Jangan sampai saya bagi hukum kelima. Nanti kalau hukum Jah dah geleng kepala dah. Jah, kalau hukum kelima Jah, nangis Jah. Nangis tak berlagu Jah. Jadi pesan dengan anak cucu, tolong catat. Termasuk kita. Tu siapa tu dah ketawa dah. Selagi Ajah tak mati Jah, jangan buang. Ada orang itu hari dia umur 65, dia keluar darah haid ya. Dia kata, Ustazah, saya keluar darah, saya jumpa doktor, doktor kata itu kira darah penyakit lah, dan 65 dah menopause 8 tahun. Saya kata tak. Doktor punya perubatan tak sama macam kita. Saya kata ada sakit? Tak ada. Ada rasa sakit? Tak ada. Macam rasa haid? Ya. Maka kata kita kena ikut dulukan hukum syariat. Yang Imam Syafi'i kata, walaupun 10 tahun you stop, menopause lah maksudnya tu, once keluar balik, tengok ciri haid tak. Kalau ciri haid, tetap haid. Tu kena. Sekali lepas tu, bukan haid lagi, dia over. Kena terus istiadah. Lepas tu nak buat macam mana yang? Tanya tu tak tahu, tanya ni tak tahu, tanya tu tak tahu, bagi hukum nombor 5. Nangis awak. Siapa yang tahu hukum nombor 5, memang nangis lah. Itu saya nak pesan. Okey, ada lagi satu sebab saya jawab terus soalan kat sini yang dia orang kata, Ustazah, yang kira 15 itu darah keluar je ke? Yang nakot tak kira kan? Sebab saya kena ulang yang. Jadi yang dengar kat sini, saya cakap macam ni lah ya. Baik-baik, kelas saya pun ada banyak juga kelas offline, kelas yang pergi masjid surau. Memang dia kata pening kepala saya, tapi saya kata doa lah. Senang belajar ni asalkan kepala blank. Banyak orang blank tentang darah ni. Lagi nanti kalau dah naik-naik, maka yang pertama saya bagi tip. Ini guru saya ajar. Dia kata sebab susah nak terima ilmu, sebab banyak dosa. Ambil ya tip tu. Pertama istighfar. Ajar mantul. Ajar mantul. Tak payah cakap orang. Kita terus saja masa guru tengah ajar tu, kita pelan-pelan istighfar. Astagfirullah. Tapi tasdik. Tak payah panjang-panjang. Astagfirullah aja. Astagfirullah. Dalam hati tasdik. Ya Allah, ampunkan aku ya Allah. Astagfirullah. Kenapa dia mantul? Dosa kita. Okey, yang kedua. Yang kedua yang selawat. Allahumma salli ala Muhammad. Maka kita mencari keberkatan daripada Rasulullah. Sebab Rasulullah ni kan Allah menjadikan dia orang yang bijaksana. Maka kita tumpang barakah Rasulullah. Atau orang Johor kata tumpang tui. Kita selawat 3 kali. Lepas kita selawat 3 kali, kita itu yang step kedua kan. Step ketiga, kita apa yang berdoa. Ya Allah, yang memberi faham ni Engkau. Aku dah usaha, aku dah datang belajar. Maka yang memberi faham ni Engkau. Ya Allah, Engkau bukalah simpulan-simpulan aku ni. Simpulan apa ni kata orang yang membuat aku tak faham ni, buka. Doa dengan Allah. Kat situ juga kita doa. Tengah-tengah belajar tak dapat, kita doa. Bukan lama pun kan. Lepas tu last, apa dia? Tawasul. Apa tu tadi berdoa. Lepas tu serah pada awal. Allah lah tawakal. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita. Biasanya insya-Allah lepas tu kita mula faham ya. Sebab kepahaman tu Allah yang bagi yang istighfar, selawat, doa, tawakal betul. Ya, sebab macam guru saya cakap, saya ingat pesan guru saya. Kalau awak besok jadi guru, dia kata awak nak anak murid awak faham, maka awak akan kecewa. Kerana awak cuma menyampaikan.
Yang bagi faham itu Allah. Macam juga dia ikut hukum kias, wahai Muhammad, kamu menyampaikan hidayah, aku punya, kata Allah kan. Jadi macam tu yang, jadi minta dengan Allah. Okey. Jadi kat sini apa tadi yang saya cakap, maka itu kena faham ya yang. Jadi darah talak itu ya, yang talak itu apa yang ada dua. Sometimes hate, sometimes istiadah. Maka ya kena tengok ya yang mana ciri hate, iaitu apabila darah yang keluar itu tidak berlaku contraction, belum nak beranak, belum ada sakit buka jalan. Katakanlah tiba-tiba keluar darah, maka darah itu mesti cukup atau lebih 24 jam. Mesti cukup atau lebih 24 jam. Jelas sayang? Sama ada dia mengalir campur patrah, bukan nakok. Itu yang pertama. Maka jika dia berterusan, darah itu berterusan, tak ada nakok, ada patrah, maka sehingga dia bersalin, itu semua hit. Yang maka ada tak time antara head nak change tu nifas? Tak ada. Tak ada. Selagi belum keluar habis head, bila bayi itu sempurna keluar, jadi nifas. Tetapi tengok rajah yang kedua, yang dia katakan head pertama, lepas itu dia jadi istiadah macam ni. Katakan dia head, ya. Tapi lepas itu dia ada nakok. Katakan dia head sampailah pukul 10 pagi. Lepas tu dah darah tak mengalir apa semua, katakan dia cek ada patrah. Lepas tu pukul 11 dia cek nakok. Ya, jadi dia pun mandi. Jadi lepas mandi katakan waktu zuhur, belum masuk waktu zuhur lah yang 12.30 dia rasa nak beranak, dia contraction. Maka ada gap. Nampak tak? Dia ada gap itu, maka lepas itu katakan pukul 12.30 dia dah nak beranak, buka apa ni? Itulah kadang 2 cm ke apa, lepas itu ada keluar darah balik. Maka darah itu bukan head. Tengok gambar rajah tu. Darah itu bukan head, ya. Ni yang sama, yang tadi saya terangkan yang sebelah, yang ni yang sebelah. Maka itu darah talak yang dipanggil istiadah. Ingat ya. Jadi dia keluar pukul 12. Dia ada gap. Faham ya? Head itu ada gap. You tengok pada gambar rajah itu. Yang kiri itu tak ada gap. Dia berterusan sampailah dia darah head tu ada, sama ada mengalir atau patrah sehingga dia contraction. Dia buka sampai dia beranak. Maka darah itu head. Budak habis keluar jadi nifas. Jelas tak yang? Dia kena faham betul-betul ni. Tapi yang ini dia case head juga. Tetapi dia ada nakok, ada gap. Maka katalah contoh tadi dia head 2 hari ke, ya. Lepas tu dia katalah dia patrah pukul 8 pagi. Lepas tu sampai pukul 10 dia cek nakok. Maka dia mandi. Dia tak semayang lah, dia mandi je. Mandi hada besar. Lepas itu pukul 12 atau 12.30 dia berlaku contraction. Lepas tu darah keluar balik. Maka itu yang 12.30 itu bukan darah talak yang head. Itu darah talak yang istiadah. Kerana apa? Kerana dia keluar darah balik, dah contraction, buka jalan. Faham tak faham? Faham ya? Maka yang itu dia panggil darah istiadah. Pukul 1 masuk zuhur. Faham tak? Dia masih buka, katalah baru buka 2. Kan belum duduk kat labor room, duduk kat katil, betul tak yang? Darah keluar gitu. Wajib solat? Ya, wajib. Tapi yang kes pertama tadi, dia tak ada gap. Dia patrah ataupun dia mengalir. Maka walaupun tadi azan, walaupun dia kata dia tak boleh semayang sebab dia head. Walaupun dia dah buka 2-4 ke kan, dah contraction, dia head. Maka tak boleh. Kes yang ini dia ada gap, maka nakok tadi dia jadi istiadah. Jelas ya yang? Ni yang kena faham betul-betul ni.
Tengok pada atas kali tu, muka surat tu kan nampak tak? Dia kata apa? Hukum dam at-talaq iaitu darah sakit bersalin. Satu haid, satu istiadah. Nampak tak yang? Jumpa tak? Masing-masing ada buku. Nampak tak? Yang dipanggil satu haid syaratnya. Lepas tu istiadah syaratnya. Jumpa yang? Ada ustazah. Ya. Tu. Ya, faham ya yang? Ini yang kena jelas betul-betul yang. Kalau you confuse kat sini, ni yang nanti jadi dosa. Dosa kenapa apa? Haid, solat, dosa. Tu yang kata ustazah peninglah saya ustazah. Saya ni serba salah. Kenapa? Saya ni tak tahu ABU ke ABC. Jadi sekarang ni kita kena belajar. ABC tu macam mana yang, ABU macam mana. Jadi kalau awak tengok haid tu, awak bolehlah buat kurungan ABC. Istiadah ABU. Jadi tengok betul-betul tu. Sebab ABU ni senang cakap dia ada gap. Ada nakok. Nakok lepas itu dia terus ada buka jalan. Contraction, nak beranak. Tetapi kalau nakok, yang dia nakok, lepas itu dia keluar balik darah tapi tidak berlaku contraction, itu masih head. Head yang sambung daripada depan. Yang katalah 2 hari. Saya nak bagi faham betul ni. Katakan dia lebih 24 jam. Senang cakap dia 2 hari. Dia adalah kata orang nakok. Bukan nakok. Patra, keluar darah. Lepas tu dia ada nakok lah 3 jam ke apa. Lepas tu dia keluar balik darah. Maka itu nakok itu keluar darah balik masih haid. Pasal walaupun dia ada nakok tetapi dia tak ada berlaku sakit nak bersalin. Faham tak? Dia tidak berlaku contraction. Dia tidak berlaku macam apa buka jalan. Maka tak ada sakit. Senang cakap walaupun mengalir darah, patrah, nakok, lepas tu mengalir darah, lepas tu kata patrah, nakok, katalah ulang-ulang 2-3 hari, dia tetap haid kerana darah itu keluar tidak ada simptom nak bersalin. Jelas yang? Maka nakok itu dia panggil nakok haid. Maka tetap lagi haid. Sampai berterusan. Yang jadi istiadah itu ABU apabila haid, yang ada mengalir patrah, lepas tu dia nakok. Bila dia nakok, lepas itu dia keluar darah balik, masa berlaku contraction. Masa berlaku yang orang beranak tahulah kan, yang sakit, baik, sakit, baik kan. Dia nak buka jalan. Maka darah yang keluar itu, ya, kalau orang kampung saya lah panggil kembur darah, dia kata. Maka itu istiadah. Okay, yang ini kena tahu betul-betul. Sebab kalau katakan dah kat labor room, ya, kepala dah, saya ulang balik, guru saya kata kepala dah nampak. Doktor kata teran-teran dah nampak rambut contoh. Maka azan ataupun masuk waktu solat, maka tidak gugur ya yang solat. Wajib kita solat. Tapi bukan masa itulah kita nanti katakan lepas tu bila dah tarik budak keluar terus darah keluar nifas. Macam mana nak solat. Tapi kita ingat dalam kepala ataupun catat kat buku kita hutang 1 waktu solat. Nanti kita bayar. Dosa tak? Tak dosa. Okey. Jadi sekarang kita sambung. Jika darah keluar selepas berlalu 15 hari, maka hukum nifas tetap darah haid. Ini kena ingat. Kena ingat, dalam haid tidak ada nifas. Dalam nifas ada haid. Ini kena tahu. Okay, yang? Jadi tengok. Dia kata darah itu keluar sebelum berlalu 15 hari dari tempoh kosong. Yang atas saya dah terangkan. Sekarang saya masuk yang kedua, iaitu nombor 2. Darah itu keluar sebelum berlalu 15 hari dari tempoh kosong rahim. Tengok dia punya apa tadi? Gambar rajah dia. Selepas bersalin 10 hari. Lepas itu darah 20 hari. Nakok. Nampak ya? Darah nakok 10 hari hukum suci. Lepas tu darah keluar 20 hari darah nifas. Ini macam mana yang? Yang pertama ini kenapa tiba-tiba dia nakok? Ini biasanya orang operation. Contoh macam orang
uri plasenta kat bawah kan. Maka dia operate. Ini saya boleh cerita sebab saya ada pengalaman. Saya anak yang kelima operation. Big baby yang 5 kilo. Hebat. Maka tak boleh lalu bawah. Kalau lalu bawah kata doktor, salah seorang pergi pindah alam. Jadi operation. Bila operation saya dapat doktor yang bagus lah kiranya. Lepas budak keluar, dia kaut semua bersihkan dalam rahim saya. Maka dia kaut sampai bersih-bersih. Saya 5 hari selepas itu saya tak ada tak ada nifas. 5 hari yang. Jadi ini tengok ni, dia kata nakok 10 hari. Apa maksud dia kat sini? Suci, nampak? Sebab tu berbeza yang haid dengan nifas berbeza. Sebab kenapa haid dengan nifas berbeza? Sebab minimum nifas 1 lahzah, 1 saat. 1 second, bukan 1 minit yang. 1 saat, 1 lahzah. Sedangkan minimum haid 24 jam. Nampak dia punya beza ni. Maka nifas 1 lahzah. Jadi apabila 1 lahzah, darah itu keluar masa budak diangkat, ya, sebab dikaut keluar secara cara dengan doktor keluarkan lah, bukan dia keluar melalui bawah. Maka dah keluar semua, maka kita wajib mandi. Mandi, senang cakap itu mandi wiladah sebab melahirkan budak. Kan Imam Syafi'i kata kenapa orang yang beranak itu sama ada keguguran atau bersalin wajib mandi wiladah, kerana Imam Syafi'i kata itu mengeluarkan mani beku. Kita ni manusia ni mani beku. Mani percampuran antara lelaki dan perempuan, Allah jadikan dia segumpal darah, segumpal daging, tapi berasal daripada mani. Jadi sebuah daging sampai dibalut dengan tulang. Jadi bila dia keluar itu kita kena wajib mandi wiladah. Mandi sebab keluarkan mani beku. Tetapi bila saya ulang lagi sebab banyak kali ada orang masih tak faham atau confused, mandi wiladah ini wajib tetapi ada hukum dia. Kalau macam contoh kes saya tadi operation, maka doktor dah keluarkan semua nifas, tak ada darah. Saya tunggu yang saya operation habis pukul 11 pagi, 8 pagi operation habis pukul 11. Maka tak keluar darah, jadi pukul 3 tu, kita tunggulah juga kalau ada darah kan. Sampai pukul 3, kompon tak ada darah, masa tu saya kena tayamum. Tayamum untuk mandi fardu wiladah. Pasal tengah operate yang melentang, bangun pun tak boleh, gerak pun tak boleh. Maka tayamum. Tayamum itu niat dia sahaja dalam hatilah masa kita sapu muka. Masa sapu muka niat. Tak niat, batal. Yang sapu je muka, maka dalam hati cakap, saja aku bertayamum menggantikan mandi wajib kerana Allah lah. Tayamum ni ada 2. Satu, mengangkat hadas kecil, satu mengangkat hadas besar. Maka kita tayamum lah. Macam tu. Ya, sebab kita memang dimasukkan bukan tak ada air. Dimasukkan kita kesihatan. Baru operate mana boleh bangun. Okey. Sebab tu kena sembahyang. Ya, yang macam tu. Jadi dalam hal ini, kita tengok ya, contoh dia kat sini 10 hari nakok, maka suci. Masuk suci tadi, tapi sebelum suci itu maka kena mandi. Jangan kata suci terus tak mandi yang. Mandi wiladah. Tapi niat dia saja aku mengangkat hadas besar. Kalau orang yang bersalin biasa dia bolehlah mandi, tapi kalau orang yang operation tu baru dia memang tak boleh. Okey. Jadi sekarang ini selepas itu hari yang ke-11 dia keluar sampai hari ke-30 lah. Mana 20 hari darah keluar. Nifas, nampak? Maka dia tak boleh semayang lah start itu. Jadi okey, kat sini ya. Tengok kat sini sebab ada contoh saya terus cakap, catat. Kan minimum nifas 1 lahzah. Maksimum nifas 60 hari, betul? Maka dikira 60 hari yang bukan daripada hari yang ke-11.
Jangan cakap, oh saya nifas hari ke-11. Maka saya kira nifas yang 60 hari itu daripada hari ke-11. Hari ke-11 tu kira hari pertama. Salah. Teramat salah. Jadi bila yang nak dikira maksimum tempoh nifas yang 60 hari bermula daripada kosongnya rahim. Bermula daripada hari pertama kelahiran. Hari pertama kelahiran tu tak ada keluar nifas, Ustazah. Sampai hari ke-10 tak keluar. Hari 11 keluar. Itu bukan persoalannya. Maka maksimum nifas itu dikira daripada sampurna bersalin. Bukan dikira dari keluar darahnya nifas. Ini pun orang ada confuse. Sebab kalau you confuse, katalah you punya darah merengek-rengek sampai 70 hari. Itu patut dah istiadah. Tapi sebab awak kira daripada hari ke-11, katalah dia berhenti pada ngam-ngam 70 hari. Awak kata, oh saya tak kena istiadah, saya nifas 60 hari. Pasal, awak bersalin dah berapa hari? 70 hari. Kenapa pula awak kata 60 hari? Hari ke-11 baru saya nifas? Salah. Yang ini kena catat. Jadi, tempoh maksimum nifas 60 hari itu dikira dari start hari pertama bersalin. Sama ada darah nifas keluar atau tidak. Ini kena faham. Sebab kalau tak faham nanti kena darah lebih dah salah. Faham ya yang jelas ya? Jadi ini yang pertama. Ya. Jadi hukum mandi, tengok contoh yang kedua pula. Hukum mandi ya yang sesiapa yang ada darah nifas mandi wajib wiladah haram. Ulang lagi. Ustazah kata mandi wiladah wajib. Sekarang haram pula, pening kepala saya. Jangan pening-pening, slow and steady. Jawa kata alon-alon biok lakon. Apa dia? Kena faham. Memang awak wajib mandi wiladah. Tujuan untuk menghilangkan hadas besar pada diri untuk solat. Atau puasa kalau bulan Ramadan. Sekarang nifas dah ada. Maka diri awak ada lagi hadas besar kedua. Jadi boleh tak mandi wiladah? Tak boleh. Haram. Bila nak mandi? Nanti together. Bila nifas dah nakok, baru awak angkat mandi wiladah dan mandi nifas 2 in 1. Dengan niat saja aku mengangkat hadas besar yang diwajibkan atau yang difardukan ke atas diriku kerana Allah. Maka dua-dua hadas, wiladah dan nifas terangkat. Catat ya yang. Jangan mandi masa ada nifas. Okey, tengok contoh yang kedua. Dia kata apa? Jika darah keluar selepas berlalu 15 hari, maka bukan nifas tetapi haid. Okey. Tengok ya yang. Kalau katalah ini dia bagi contoh 15 hari. Sebelum ni dah. Katakan dia bersalin, dia keluar nifas. 10 hari ke, 15 hari ke, 20 hari ke, tak kisah. Lepas tu dia nakok. Nakok dia itu 15 hari. Atau lebih. Lepas tu dia keluar balik darah, maka darah yang keluar selepas nakok 15 hari, 15 malam atau 360 jam, maka darah yang keluar itu bukan nifas tapi haid. Kerana apa kena faham, saya bagi contoh. Dengar baik-baik. Ni boleh contoh, catat ya. Dobit kan. Jangan tak dobit. Kat sini tak ada. Contoh, dia bersalin 1 hari bulan. 1. Dia bersalin. Ataupun senang cakap, dia bersalin tahun lepas lah. 1 hari bulan 12. Dia bersalin. Okey. On off. Maksudnya keluar darah, fatra nakok. On off. Lepas itu last. Ya yang last pada hari ke-50. Hari ke-50 bersalin, dia nakok 15 hari. Apa maksud 15 hari dia nakok? Sampai hari ke-65, betul tak yang? Maka darah yang keluar itu haid. Sebab dah 15 hari.
Kalau dia tak faham tentang ini, sebab dia kata maksimum nifas 60 hari, maka dia kata saya 65 hari keluar balik darah. Dia kata istiadah. Kenapa istiadah? Pasal maksimum nifas 60 hari. Saya dah 65 keluar darah, maka istiadah. Nampak tak? Salah. Sebab yang dia keluar itu bukan istiadah tapi haid yang pertama. Pasal dia ada nakok, gap 15 hari. Okey. Itu kalau 65 hari. Okey. Contoh yang kedua saya bagi. Okay, yang katakanlah dia berhenti nifas itu 40 hari. 40 hari kan? Maka dia nakok 15 hari. 40 dengan 15 berapa yang? 55. Betul? 55 betul tak yang? Betul tak? Betul Ustazah. Betul. 55. Lepas tu dia keluar darah betul. 7 hari. 40 nakok 15 hari, 55 keluar darah 7 hari. Berapa? 62. Betul? Betul? Maka Betul. kalau dia tak faham tentang nakok 15 hari, dia kata dia keluar 62 hari, maka dia kata dia istiadah. Maka dia rujuk kat kita, kita kira lah banyak nak dapatkan yang mana pas yang mana istiadah. Sebenarnya yang dia keluar tadi 40, nakot 15, yang dia keluar 7, itu semua haid. Pasal apa? Bukan istiadah nifas, tetapi haid. Kerana tengah-tengah ada gap 15 hari. Okey, faham ya? Tapi kalau contoh yang atas, saya bagi contoh yang atas. Dengar baik-baik. Dia, katakanlah, dia datang. Dia nakok juga 40 hari. Macam contoh tadi saya bagi. Dia nakok 40 hari. Nampak? Lepas itu dia, bukan nakok 40 hari sayang. Dia nifas 40 hari. Nifas 40 hari tu maknanya ada juga nakok lah. Nifas, nakok, nifas, 40 hari. Lepas itu, dia gap 14 hari. Nakok 14 hari. Jadi berapa yang? 54 kan? Betul? Dia kira on off lah. Dia semua dia on off. Tapi sampai 40 hari tu dia memang nakoknya agak lama. Tapi lama pun 14 hari. 14 hari. Lebih sikit. Masuk 15 hari. Ini sebab ni yang tolong nakok dicatat timing dia. Ini macam orang kedekut. Orang kata tak hidung masin. Kau hutang aku RM10 10 aku tulis RM10 10. Oh ustazah tak hidung masin 10 sen pun kira. Ni dia. Ni nak bagi faham. Jadi katakan awak nakok pada 40 hari yang ke-40 itu pukul 6 petang. Okay, yang? Jadi awak nakok itu awak kira 14 hari masuk 15 hari. Sebab dia kena kira. Sebab itu saya suka convert kepada jam, 360 jam. Faham? Sebab ini lebih mudah nak faham. Jadi dia nakok, senang cakap, nampak macam 15 hari. Tapi belum 15 hari. Pasal tak cukup 360 jam. 15 hari itu 15 hari, 15 malam tau yang? 360 jam. Senang dia nakok 345 jam. Nampak? Kurang berapa jam? Ataupun senang cakap, dia nakok 350 jam. Kurang 10 jam. Betul tak yang? Betul tak? Kan dia, Betul, dia Bang. kalau 360 jam atau verb, dia akan jadi haid. Ini dia nakok 350 jam. Kurang 10 jam. Jadi dia keluar balik darah 8 hari. Tadi 54 campur 8 hari berapa yang? 62 kan? 62. Ya Ustazah. 62 kan? Betul, Istiadah. Istiadah. Maka nifas dia kat mana? Kena tengok dia catat. Darah warna apa? Masa nakok. Lepas tu on balik. Darah tukar ke tidak. Ataupun daripada start hari pertama darahnya sama keluar. Ataupun kalau dia dah bersalin anak kedua dulu berapa hari dia tak kena istiadah. Katakan anak lahir pertama dia tak kena istiadah. Dia 40 hari terus stop. Maka semua itu ada.
nak dihukumkan kes yang mana. Tak boleh kata, oh 62 hari, maka 60 itu nifas, 2 hari itu istiadah. No. No way, kata orang putih. Kalau ambil way itu sesat jalan. Sesat hukum. Jadi nak dihukumkan, mengadu kepada asatizah ke apa orang yang faham tentang ini, kena tengok awak rekod bila awak bersalin, darah warna apa, lepas tu nakok, on balik darah warna apa, makin terang ke makin lemah warna darah, semua kena. Sebab itu ya yang jangan kata oh hari 40 saya nakok. Pukul berapa? Tak ambil pun, saya kira 40 aja. Salah. Sebab you tengok. Nanti bila katakan nakok tadi 15 hari awak kata. Memang tu kohit. Rupa-rupa bila dia convert pada jam kurang 5 jam. Kurang 10 jam. Maka dia tetap itu sebagai nakok nifas. Jadi sekarang dia dah over pula 62 hari. Maka ini jadi nakok suci. Maka confirm yang 8 hari tadi itu yang keluar bukan haid. Tetapi istihadah. Nampak tak? Jadi ni kena faham. Macam tu. Jadi kalau dia nakok ataupun ada orang. Contoh saya nak bagi tahu. Ya, dia bersalin. Contohlah macam saya contoh. Saya bagi contoh saya lah senang. Operation. Doktor kaut betul-betul kaut sampai bergetih, sampai bersih yang sampai saya 15 hari yang. Contoh lepas saya beranak, doktor dah kaut bersih-bersih darah istiadah dalam rahim saya yang sampai 16 hari tak keluar nipas yang. Dah hari ke-16 baru saya keluar darah. Apa tu? Darah haid. Kena tahu. Ustazah, macam mana nak kira haid? Saya masih dalam hari tau, 16 hari Ustazah. Itu hukum pantang bidan kampung. Bukan syariat. Syariat mengatakan itu haid. Kerana apa? Start you bersalin sampai hari ke-16 tak keluar darah. Maka hari ke-16 baru keluar darah. Maka darah yang keluar itu walaupun baru keluar bukan nifas tapi haid. Kerana haid ni ada undang-undang haid. Kan? Kenapa? Alah Ustazah, apalah nak pening-pening sangat nak cakap haid ke, nak cakap nifas. Darah yang keluar kan? Tidak boleh yang. Kenapa? Hukum haid definitely. Berbeza dengan hukum nifas. Sebab itu kita kena kenal haid. Sebab bila haid kita kena hukumkan dengan haid. Kalau nifas kita kena hukumkan dengan nifas. Jelas tak yang? Jadi kalau ada gap nakok, walaupun baru lepas bersalin, sampai 15 hari tak keluar darah. Maka berlalulah tempoh nifas itu. Maka yang keluar lepas itu adalah haid. Walaupun awak baru 16 hari. Jalan pun masih terkini-kini tak jalan. Yang pantang, saya dah cakap banyak kali kan yang pantang itu pantan bidan. Jangan angkat berat. Jangan buat kerja berat. Jangan tumbuk sambal. Kena blender tak apa. Jangan mop lantai. Jangan makan gatal-gatal. Jangan tala kupang kerang. Jangan makan keladi. Itu betul baru 16 hari. Rahim itu masih tak pulih. Tetapi dari segi hukum syariat, solat kena. Kata guru saya tak kuat berdiri. Dia yang duduk. Tapi masa takbir, masa apa dirilah. Masa rokok katakan tak boleh, sakit. Kan? Kata contoh. Duduk kat kerusi. Ataupun berlunjur. Boleh sembahyang tak payah kerusi, berlunjur. Berlunjur, kaki lunjur sembahyang. Tak boleh nak lipat contoh, boleh? Macam tu. Ya yang? Jadi, kena faham. Jadi, saya nak cakap lagi sekali, tolong yang ada kawan dia forward, sama ada dia ada dalam ini atau tidak, ya, tolong bagi faham kepada semua orang, walaupun darah mengalir, lebat, tetapi kadang-kadang wajib solat. Kerana ada dekat hadis permulaan, kan? Masa kalau kita belajar haid, betul tak yang?
Nabi kata apa? Maka darah yang keluar itu kamu tentukan haidnya, selepas itu kamu bersuci dan solatlah. Kerana Nabi kata darah itu adalah bukan haid tapi darah penyakit. Ada kan? Ada kan sebelum ni kita belajar? Muka surat berapa? Jadi nanti ulang kaji lah yang ulang kaji. Bagi yang anak-anak murid lama saya, ulang kaji. Kena rajin-rajin lah ya ulang kaji. Kalau nak ambil SPM pun ulang kaji banyak kali. Ni kan nanti kejap lagi nak SPM, kau main lagi ulang kaji ya yang. Tapi bila bab belajar bab agama tak ulang kaji. Jangan yang kena ulang kaji. Ya, tengok balik. Maka itu. Sebab ada hadisnya. Ya. Ada hadisnya daripada Rasulullah SAW, daripada diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu an, daripada sahabat, ya, mana sahabat ini muslimah pun sahabat. Sahabat ini maknanya mendapat ilmu direct daripada Rasulullah. Dia namanya Fatimah, bukan anak Nabi. Anak Nabi pun Fatimah. Ni dia Fatimah Al-Jausi radhiyallahu an. Maka dia bertemu dengan Sayyidina Aisyah. Dia kata, dan ada juga dia bertemu dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, aku ini didatangi darah. Dia kata setiap hari, maka dia katakan sampailah berbulan-bulan. Maka dia kata, adakah aku boleh meninggalkan solat? Adakah dia kata itu haid dan aku meninggalkan solat? Maka Rasulullah menjawab, dia kata, ambillah haid kamu, selebihnya adalah istiadah, iaitu darah rosak, darah penyakit, maka mandi dan bersuci, bukan Nabi kata mandi, bersuci dan solatlah. Jadi itu yang jadi ulama kata, yang Nabi kata ambillah sebagai haid kamu itu macam mana? Macam mana kita nak kira haid? Adakah 15 hari haid? Tak boleh. Jadi sebelum kena istiadah, kita ada mungkin ada history. Contoh hukum adat. Saya nak bagi tahu ya, untuk orang baru dan juga untuk orang lama peringatan. Kalau hukum darah tamyiz, kita ikut darah kuat itu haid, darah lemah itu istiadah. Kalau darah dekat sama tak boleh nak kesat, maka kita gunakan hukum lain, hukum adat. Maka dulu biasa kata orang putihnya rutin dulu. Berapa biasa? Oh, saya biasa 6 hari. Maka 6 hari je haidnya. Yang lain itu semua istiadah. Lepas tu kena tentukan pula 6 hari tu bila? 1 hari bulan hingga 6 hari bulan ke kita ambil itu haid? 7 sampai 30 itu istiadah? Tak. Tengok. Adatnya awak haid itu minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Kena tengok. Macam saya, haid saya 21. Awal minggu keempat. Saya biasa 6 hari. Maka sampai 27. Kalau kena istiadah, sama warna, maka katalah ada orang pakai iodine. Contoh, dia darah dia non-stop 60 hari, 2 bulan. Maka bila dia punya haid dia macam contoh saya tadi, 21 hingga 26 hari. Selain istiadah. Jadi 1 bulan, sebab 2 bulan kan, 2 bulan non-stop, maka 2 kali haid, iaitu pada minggu keempat 30 hari yang pertama, lepas itu istiadah, maka minggu yang keempat 30 hari kedua ataupun kepada 60 hari, itu haid saya. Faham tak? Itu kalau hukum adat. Tapi kalau 1 bulan datang haid 2 kali, katakan 1 hari bulan hingga 6 hari bulan keluar haid. Lepas tu 22 datang haid sampai 30. Nak kira haid tak? Yang dalam 1 bulan. Kena tengok tengah-tengah dia, gap dia, ada 15 hari tak? Kalau tak cukup, kena saya dah ajar itu tadi kan, masuk hukum penyamaran suci. Maka kena. Jangan pukul yang satu darah yang keluar itu semua ABC. Jangan. Yang kedua, tolong jangan take for granted, kata orang putih, 15 hari haid, lebihnya istiadah. Maka itu saya nak pesan. Ini kena tanam betul-betul dalam kepala. Walaupun tak faham, tak apa. Tanam dulu ni. Tanam ini hukum.
Ya, insya-Allah. Kalau kita lepas tu yang ketiga kena tanam hukum walaupun darah keluar 10 hari yang darah keluar. Tetapi bila kita campur tak dapat 24 jam. Contoh dah ada semua kat depan kan. Saya ulang balik. Katakan hari pertama keluar 5 jam. Termasuk patra. Lepas tu nakok. Nakok maka 5 jam. Tak perlu mandi. Cuci-cuci solat. Hari kedua keluar lagi. 8 jam. Lepas tu nakok. Maka kita campur hari pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak dapat 24 jam. Dapat 23 jam setengah sahaja. Termasuk mengalir dan patra. Maka kesemua 10 hari tadi itu adalah istiadah. Apa perlu buat? Mana yang kita rasa haid, darah mengalir, kita tak solat, kena qada. Perlu mandi wajib? Tak perlu sebab bukan istiadah. Bukan haid tapi istiadah. Pening tak? Pening. Tapi tak apa. Lampahan. Ya, bagi orang lama, saya pesan sangat-sangat, tolong dengar cakap saya. Tolong ulang kaji. Baca yang saya dah ajar talaki tu, tak faham boleh tanya. Yang itu jangan tak ulang kaji. Ya. Jadi walaupun ada nota kat sini ya, dalam buku ini dia tak cukup yang, maka kena juga you dobit kat, sama ada orang dia dobit dalam buku. Kalau kita dulu belajar kat pondok memang tak cek buku lain, buku memang lencun, dobit dekat tepi kat sini kan. Tapi kalau sayang kitab ya, katalah tak nak bagi ke anak-anak, kita ambil buku exercise book, kita dobit dekat dalam buku. Tulis ni daripada muka surat buku kata 35. Jadi senang nak rujuk, maka tek macam tu. Ya, terpulang macam mana cara. Yang penting kita dapat. Jadi saya harap saya sampaikan kat sini ada ya 70 mata memandang. Ya, hampir 70 mata memandang. Saya harap dia boleh mati labelkan. Mati labelkan tu maksudnya tak payah ajar orang kata, Ustazah saya tak ada tauliah, Ustazah nanti kena tangkap. Takkanlah nak ajar anak kat rumah pun nak tauliah. Yang tauliah tu bila kita pergi masjid dan surau. Faham ya? Jadi sharekan ilmu ni ya, yang sekurang-kurangnya tak dapat secara apa kata orang macam asatizah, sekurang-kurangnya kita kata salah. Siapa yang kata kalau maksimum 15 lampau 15 hari maka ambil 15 hari sebagai haid, selebihnya istiadah jangan. Ya, seolah-olah kita dah langgar tadi traffic light ke, bukan traffic light, had laju, maka kena denda lah walaupun you lebih 3 ke 5 ke macam tu. Ya yang okey. Alhamdulillah. Jadi sekarang dah 5 minit lagi, jam saya 9.15. Sebenarnya ada masuk kuliah lain tapi tak apa sebab kata dah diasingkan, saya meraihkan soalan yang itu. Mungkin orangnya dah ada yang minggu lepas ya, sebab kita dah janji kita tunaikan yang soalan minggu lepas. Yang soalan adik tadi saya dah jawab dah. Ya. Kan masa saya terangkan tadi saya dah jawab, dia 7 hari keluar. Lepas tu dia dikit, maka macam tu. Okey. Boleh, silakan. Ustazah, saya nak tanya lagi sikit boleh? Sebab saya baru join kan. Apa yang tak dengar pula? Apa? Nak tanya, kalau kita datang awal haid tu, macam saya, nanti dia datang sikit tau Ustazah. Dia setitik tadi contoh pukul 12 lebih. Nanti contoh buat awal. Sikit yang suara awak hilang-hilang ke saya punya ini? Okey. Kalau awal haid tu saya datang, dia contoh datang pukul 12 tengah hari, setitik. Nanti sampai besok pagi nanti baru keluar. Katakanlah pagi itu kita cek ada setitik. Itu dia kira tempoh tu darah haid ke Ustazah? Macam mana? Macam katakan hari ini you tengok ada keluar setitik. Lepas tu dia stop. You korek pun tak ada. Lepas tu besok baru keluar. Betul? Ya. Maka hari yang keluar setitik tadi itu istiadah. Maka tak perlu you cuci, you solat. Pasal dia tak payah mandi. Pasal dia keluar setitik 2. Ya. Jadi tiba waktu solat, you cuci basuh. Kalau agak takut keluar, you sumbat lubang tu. Maka you solat. Ambil dengan azan dulu. Dengan azan, basuh, cuci, sumbat, baru solat. Satu solat, satu wuduk, satu solat lah. Macam tu. Ya, sebab
kena ingat prinsip dia senang aja. Keluar darah, stop. Kita catat. Nakok, kita wajib solat bila berwuduk. Kalau belum cukup 24 jam, tak perlu mandi. Nakok, cuci-cuci aja kemaluan, sumbat solat. Kalau belum 24 jam. Jadi macam kes awak ni belum 24 jam, tak perlu mandi. Tak perlu mandi wajib. Mandi biasa tu, mandilah. Jadi, awak cuci, awak solat. Kalau awak tak solat, ya, pasal awak ingat tunggu-tunggu tatuk haid, ya, sebenarnya dosa. Tapi tak apa, sebab awak mau belajar, taubat, qada solat 1 hari punya tu. Boleh? Faham Ustazah. Okey, jelas. Terima kasih Ustazah. Sama. Okey, yang soal... Saya ada soalan juga. Jadi kalau macam yang tadi tu, dia keluar setitik pada pukul 12, lepas tu malam esok baru keluar lagi setitik. Itu kira istiadah. Tapi seandainya dia keluar setitik pada pukul 12, lepas tu selepas Zuhur dia keluar mengalir tu sampailah berapa hari, mungkin 8 hari, 7 hari, itu kira haid. Bermula daripada yang setitik itu pukul 12 itu. Betul tak Ustazah? Ya, betul. Begitu kan? Kiraannya. Kiraannya begitu. Walaupun setitik dia keluar, lepas tu dia akan keluar katakan pukul 2. Jadi awak nak kira 360 jam itu daripada pukul 12 yang setitik atau daripada pukul 2 yang banyak. Tetap daripada pukul 12. Okey. Baik, saya faham. Faham Terima kasih Ustazah. Okay. Ya. Yang itu, yang soalan yang minggu lepas? Ada tak jemaah orang yang minggu lepas ada tanyakan soalan, ada tak hari ni untuk tanyakan semula soalan yang minggu lepas tu? Kalau Puan tak Haifah ada soalan? Kalau tak ada, tak payah jawab dulu soalan dia. Okey. Okey, masa pun hampir. Saya bagi satu lagi peluang soalan. Ustazah, saya nak tanya. Satu lagi peluang soalan sebelum saya keluar daripada live ni. Ada? Kalau dah tak ada, dah faham. Ada faham Ustazah? yang? Puan Haifah nak tanya soalan. Ya, silakan. Teruskan. Puan Maaf Haifah. Ustazah, Ya, bagaimana nak dikirakan setitik tu sebagai sejam? Bagaimana dikira setitik itu sebagai istiadah? Betul? Sebagai sejam. Kiraannya sebagai sejam. 1 jam. Sebab dia macam ni yang. Dia bila keluar itu, bila dia keluar je darah itu, kita dah rekod dia sebagai darah yang mengalir. Dia keluar. Bukan kita korek. Kalau kita korek, dia macam ni ya hukum. Patrah itu bermula dengan mengalirnya darah dulu. Contoh ya, awak dah kata hari ni haid. Timing kita lah dah time. Tetapi tak keluar. Awak pergi korek. Ada. Adakah itu dikira haid? Tidak. Untuk permulaan, beginning. Ya? Sampai dia keluar dulu, baru dia kira haid. Jelas sayang? Saya ulang balik. Katalah yang bertanya tadi, dia kata hari ni memang hari haid aku. Kalau aku jalan pun dah siap bawa kotek. Sebab kan kalau orang yang biasa tu kan dia dah tahu kan regular dia. Jadi katalah dia kata aku biasa ni keluar hari ni paling lewat pun pukul 12. Ini dah pukul 6 petang tak keluar. Dia pun korek. Lah. Kali korek tu 2 jari tu kali ada kesadaran. Maka dia kata aku dah haid ni. Tidak. Kenapa tidak? Dia bermula patrah itu apabila berlaku darah keluar dahulu. Faham tak? Ini dia belum keluar. Dia masih dalam salur. Belum keluar. Maka haid belum bermula. Itu kena faham. Tetapi kalau darah dah keluar and then dia stop. Lepas tu you korek ada itu patrah. Selagi darah belum mengalir, jangan korek dia. Faham ya? Jadi dalam persoalan tadi, darah dah keluar. Walaupun setitik, darah dah keluar. Dah tengok ada darah keluar. Lepas tu stop. Mungkin dia patrah, dia ada dekat dalam. Jadi itu kita dah kira time itu keluar itu sebagai permulaan darah mengalir. Mungkin lepas mengalir dia
Dalam itu ada patrah. Lepas tu mungkin nakok. Faham tak? Jadi itu sebab itu kita kena kira daripada tarikh dia keluar. Ya? Walaupun setitik. Ini yang kena faham. Macam juga kes yang nifas. Nifas keluar darah setitik. Ni nak bagi tahu. Nifas ni lagi bahaya tau. Katakan tadi orang tu katakan dia 20 hari darah mengalir. Lepas tu dia nakok 2 hari. Lepas tu jadi 22 kan. Lepas tu 23 yang dia keluar setitik je. You tengoklah kalau you pakai, sebab tu pesan ya, tolong. Jangan pakai seluar hitam atau gelap. Nanti darah setitik tak nampak. Kalau nak juga pakai seluar gelap, hitam ke apa, kena pakai panty liner. Sebab kita nak tengok ada kesan darah. Jadi yang katakanlah 24 setitik, 25 setitik, 26 setitik, 27 setitik, 28 setitik. Dia ini betul-betul ABU ni. Dia keluar je yang setitik, masa katakan pukul 12, keluar setitik yang nifas. Ni cerita nifas. Lepas itu, kau tunggu-tunggu tak ada. Boleh kata, keluar setitik, aku berwuduk solat. Boleh? Nifas, bukan haid. Boleh tak boleh? Respon? Keluar setitik, Tak boleh, Ustazah. tak boleh. Faham. Kerana apa? Kan tadi minimum nifas 1 lakzah. Minimum nifas 1 titik. Walaupun 1 titik tetap dikira nifas. Nampak? Mandilah kau ya yang anak-anakku mandi. Lepas tu dah mandi, bila kita nakok mandi, maka besok dia keluar lagi, dia uji kau. Keluar pula pukul 2. Dah lepas Zuhur pukul 2 keluar kan. Jadi tadi dah sembahyang Zuhur, pukul 2 keluar. Nak asar kena mandi tak? Kena mandi. Pasal nifas. Sebab tu tadi saya kata kena tahu beza. Ya, sebab dalam nifas ada haid. Dalam haid ada nifas. Nampak? Setitik. Jangan cakap setitik itu tidak memberi makna. Maka ada maknanya. Jadi kalau dalam haid setitik itu dikira sebagai bermulanya jam. Kalau dalam nifas, ya, setitik itu adalah nifas. Kalau dalam haid, setitik itu dikira bermulanya jam, tetapi bila setitik stop, maka belum cukup 24 jam, tak perlu mandi. Cuci-cuci, sumbat, solat. Nampak tak? Beza. Different. Tapi kalau nifas, kena Allah nak uji yang, tapi ada orang kata, Ustazah janganlah cakap macam tu, Ustazah. Saya belajar haid, lepas tu saya kena uji. Habis kenalah juga cakap kan, kalau Allah nak uji awak, terima je lah. Hari-hari dia kena mandi. Nifas, hari-hari dia kena mandi, pasal setiap hari dia keluar setitik. Jelas sayang? Ni kena betul-betul faham. Mandi wajib sebab setitik. Sebab tu itu beza dia. Boleh? Jelas ya? Sebab tu kena betul-betul fahamkan nifas, undang-undang dia macam mana, hukum dia macam mana, haid, hukum dia macam mana. Tetapi kalau nifas itu sudah 60 hari. Ya yang? Sudah 60 hari. Maka dia nakok. Katalah 1440 jam dia nakok. Dah tak ada lah. Lepas itu petang dia keluar setitik. Mandi tak? Tak payah. Pasal itu kira menuju kepada haid. Dia dah 60 hari yang dah habis. Maka nifas pergi haid selepas 60 hari, kita belajar kan kat depan kan, maka tiada ambil 15 hari. Dia punya beza dia 1 lakzah. Maka kalau setitik itu kita belum boleh mandi. Sebab itu kita kena standby je permulaan haid kan. Jadi kalau lepas tu dia keluar cukup 24 jam haid. Kalau dia berhenti hanya setitik lagi, dia beragam yang setitik tu sampai 70 hari. Maka hari yang ke-61 sehingga ke-70 itu kita panggil dia darah istiadah. Tak perlu mandi. Setitik. Tapi selepas 60 hari dengan syarat ada gap. 60 hari cukup 1440 jam dia nakok walaupun 1 minit.
Selepas itu dikira haid. Jadi dalam tempoh 60 hari mesti ada nakok 15 hari atau lebih. Tetapi selepas tempoh maksimum nifas 60 hari, maka kalau ada nakok walaupun seminit, after that adalah haid. Bukan istiadah nifas. Itu memang dah ada kan, itu hari saya ajar kat bawah belakang-belakang, maka itu saya pesan yang tolong ulang kaji. Yang nanti kalau tak ulang kaji, lupa-lupa, saya cakap lagi sambung yang atas, tak faham. Okey. Jadi dah 9.30, mungkin you pun nak sambung kepada guru yang lain walaupun dah ditukar link, ya, jadi kita kena hormat lah guru yang lain tu, mungkin nanti yang masuk sana sikit kan. Jadi kita tutuplah dulu ya yang. Jadi kisahlah dengan guru yang lepas ni, minta maaf banyak-banyak kalau saya selalu ambil time dia pasal yalah kadang-kadang ya atas permintaan apa. Jadi kita tutup. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan perjumpaan kami pada malam ini ya Allah perjumpaan yang Kau rahmati. Ya Allah, jadikanlah juga segala ilmu yang kami perolehi pada malam ini ya Allah, ilmu yang barakah dan ilmu yang bermanfaat kepada kami. Dan ya Allah, jadikanlah juga perpisahan sementara kami pada malam ini ya Allah perpisahan yang Kau redai. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Takabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Amin ya rabbal alamin. Saya minta maaf ya. Terima kasih Ustazah. Ya sayang. Terima Tapi kasih, sebelum tu Ustazah. saya minta maaf dulu ya yang atas apa juga kekurangan saya, percakapan saya ya dalam menyampaikan ilmu Allah kerana yang maha sempurna hanya Allah. Terima kasih Ustazah. Selamat malam. Saya pun. Terima kasih. Okey, saya minta izin keluar ya sayang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah dengan izin Allah kita jumpa lagi minggu depan. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya keluar ya yang.